Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And good afternoon, good evening to all of you guys. Okay, diucapkan ribuan terima kasih kepada saudari Cik Nurudania binti Izhar, top leader Mama Sab for last year and this month. Today we would like to introduce Encik Dania for proceed our interview. Okay. So, kena introduce dulu kah? Ya. Introduce diri, okay. So, English ke bahasa Melayu? Campur. Okay. So, my name is Nurul Dania binti Izhar and I am 24 years old, okay, this year. Okay. I'm joining this, I have joined this business on May 2020, okay. Then my highest sale on that year is 16K, okay, RM 16K. So 16,000 lah, kita bahasa Melayu kan, 16,000 ringgit. Sale tertinggi untuk tahun 2020. Alhamdulillah. Okay, setiap tahun tu ada sale tertinggi 5 angka. Okay. So Dania asalnya seorang cikgu tadika. Okay, tahun 2020 cikgu tadika. Lepas tu berhenti kerja bulan November 2020. Lepas tu kiranya bisnes ni as Dania punya part time lah. Okay. Lepas tu Dania stop, Dania berhenti kerja dan teruskan dengan bisnes ni. Alhamdulillah makin ada turun naik kan. Biasalah kan. Kadang bila ada waktu kita rasa macam tak ada mood, kita macam okay slow sikit. Lepas tu kadang kita naik balik kan. So macam tu lah Dania punya journey dalam bisnes ni. Itu je. Sekarang ni Dania still buat memasak as Dania punya full time. InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada Encik Dania. Okay, tanpa membuang masa, mari kita mulakan dengan sesi soal jawab kita pada malam ini. Soalan pertama, mengapakah Encik Dania mengambil risiko yang tinggi untuk mengawal organisasi ini? Okay. Risiko Okay, macam Dania cakap tadi, Dania join business memasak ni since hujung bulan 5. Okay, hujung bulan 5 tahun 2020, which is time tu awal-awal PKP lagi, betul tak? But Dania tak rasa business ni satu risiko. Sebab apa? Dania berani ambil peluang untuk join bisnes ni sebab bisnes ni tak perlu sebarang modal, tak perlu pegang stok and memang tak ada komitmen langsung. Setiap bulan memang tak ada, memang zero komitmen lah. Okay. Sebab tu Dania cakap bisnes ni memang tak ada risiko langsung. So memang Dania berani nak join lah. Kalau macam sebelum ni banyak bisnes yang perlukan modal, nak kena pegang stok. Lepas tu bila kita nak jual balik tu susah ataupun ambil masa yang lama, kadang-kadang tak terjual pun benda tu, betul tak? So macam tu lah. Dan paling best, konsep dia memang kita jual, okay, kita jual kita dapat untung. Bisnes memasak macam tu lah. Sebab tu tak ada sebarang risiko dalam bisnes ni. Okay. Okay, terima kasih Encik Dania. Soalan yang kedua, kita silakan saudara Atira binti Amir untuk menanyakan soalan. Okey, soalan saya yang seterusnya.
Pada pendapat Cik Dania, bagaimana seorang leader atau usahawan itu boleh gagal dalam bisnes? Okay. Macam mana seorang leader boleh gagal dalam bisnes? Okay. Setiap bulan seseorang leader ni dia ada team bawah dia. So dia ada target setiap bulan. Okay. So dia fikirlah macam mana aku nak capai target tu. Okay. Setiap leader akan macam tu lah sebab dia dah ada anak-anak team bawah dia. Okay. Macam Dania sendiri bila dah tetapkan target, okay, Dania sendiri kena ni lah selari dengan usaha and tindakan kita lah. Okay, contohnya kita kena buat recruitment, kena buat marketing, kena buat training, kena buat coaching. Sebab benda tu kita jadi leader, tu tanggungjawab kita. Recruitment ni untuk apa? Untuk kita tambah lagi team kita. Lagi bertambah team kita, lagi ramai kita bantu, lagi banyaklah income yang kita akan dapat. Okay, dia dalam memasak ni, dia tak ada istilah kita mengkayakan orang atas. Faham tak? Kita buat usaha lebih, kita akan dapat lebih. Macam tu. Okay. Yang penting kita kena buat aggressive marketing lah untuk permulaan sebelum kita jadi leader. Okay, masa kita jadi dropship apa semua kan. Kita kena aggressive marketing. Lepas tu bila dah ada result, baru orang akan percaya untuk join team kita. Betul tak? Macam tu lah. Okey, terima kasih. Terusnya, Syamila. Soalan yang seterusnya, apakah tindakan yang perlu diambil oleh pihak pengurusan sekiranya terdapat pekerja yang curi tulang ataupun perselisihan faham? Okay. Untuk soalan tu dia macam more kepada untuk founder macam tu kan. Tapi Dania jawab as leader lah. Okay, kita as leader kena pandai handle benda ni. Kena pandai handle situasi macam ni. Contohnya kita tak boleh dengar satu-satu pihak. Kita kena dengar semua pihak. Okay, kita kena dengar semua pihak. Lepas tu kita bincang macam mana. Kita tak boleh terus kita dah ada team. Lepas tu kita tengok team kita ni macam tak ada improvement, tak ada sale, tapi kita macam actually kena tengok kat mana kita kena improve. Bukan salah anak team tapi diri kita. Apa yang kita kena improve and apa yang kita kena fix. Itu je. Jangan letak salah tu dekat anak-anak team lah. Terima kasih. Itu je. Sama. Rizan. Berikut tadi merupakan 3 soalan yang kita oleh kami bertiga. Sekarang kita akan soalan pertama. Kita tahu sekarang ni kan kita Malaysia dalam pandemik COVID-19, pandemik apa panggil kan. So, apakah kesan buruk telah terjadi semasa Cik Dania membuat jualan bulanan ketika pandemik COVID-19? Okay, kesan buruk. Kesan buruk Dania rasa tak ada setakat ni. Tapi biasalah waktu pandemik ni kita kadang ada naik, ada turun. Okay, tapi Alhamdulillah dalam bisnes memasak ni apa yang bestnya sebab kita jual produk makanan. Okay, produk makanan ni senang jual. Lepas tu repeat order tinggi. Okay, and kita memasak memang keluar kek memang fresh bag daripada oven. So Alhamdulillah lah. Kadang tu adalah naik, ada turun tapi still maintain naik. Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan dengan saudara Atira binti Amir untuk soalan yang ke-5. Okey, soalan seterusnya, pada pendapat Cik Dania, apakah nilai terpenting yang perlu ada dalam diri seorang leader? Okey. Nilai yang perlu ada dekat setiap leader is kena sentiasa orang cakap apa? Jangan pilih kasih, kena sentiasa minda terbuka dan kena ada orang cakap apa? Target yang tinggi lah.
kan, bila leader kita ada target yang tinggi, lepas tu anak-anak tim akan follow kita. Bila kita ada target rendah, anak-anak tim rasa macam betul ke leader aku ni nak macam ni? Kan, betul ke leader aku ni macam ni? So diorang pun rasa macam down, tak nak duduk bawah kita. Lepas tu bila leader, dia kena ada sifat jangan pilih kasih lah. Contohnya anak tim seorang ni top man, contoh top man ni dia memang power gila. Lepas tu kita nak fokus dekat dia je, yang lain terabai. Yang macam tu tak nak. Okay, kita tak boleh ada sifat pilih kasih tu dalam diri kita lah as leader. Okay. Lepas tu kita kena always ada sifat sifat kepimpinan tu. Contohnya kita kena orang cakap kena yakin dengan apa yang kita cakap, kena agresif, buat segala benda. Maksudnya bila kita suruh tim kita buat, kita sendiri dah buat dulu. Macam tu. Okay? Lebih kurang macam itulah jawapan saya. Okey, terima kasih. Seterusnya Syamila. Untuk soalan yang seterusnya, boleh saya tahu bagaimana cara Cik Dania untuk buat promosi dan macam mana nak buat marketing? Okey. Soalan ni lebih kepada teknikal lah kan. Okey, cara macam mana saya mempromosikan and buat marketing. Okey, caranya of course lah kita akan buat iklan dekat semua social media. Macam Dania akan buat dekat untuk permulaan sebelum ni memang Dania tak aktif Facebook. Dania aktif dekat Instagram dengan WhatsApp. So masa awal-awal join memang Dania fokus dua ni je. Dania posting result apa semua. Yang tu dikira macam promosi jugalah, kita nak orang join team kita kan. So bila kita posting result, contoh lagi kita post customer membeli dengan kita. So dekat situ untuk kita tarik orang ramai lagi untuk membeli dengan kita. Baru ada trust dekat situ. Okay, lepas tu bila dah lama Dania dalam bisnes ni, baru Dania belajar banyak benda pasal teknikal, which is Dania boleh post iklan dekat Facebook. Yang kita ada group kan, group community, group penduduk, sebelum tu lah. Yang tu kita panggil group power. Sebab apa kita panggil group power? Sebab kalau kita rasa group tu power, okay, kita post konsisten, okay, insyaAllah memang akan ada orang membeli dengan kita. Dania sendiri pun memang ada pengalaman posting ada orang beli. Tapi konsep dia macam ni lah, kalau kita tak konsisten, okay, kalau kita give up, kita tak dapat hasil. Macam tu. Okay, sebab tu pentingnya konsisten dalam apa je kita buat. Macam kita as seller ni, kita tak boleh orang cakap cepat give up kalau ada rejection. Okay, sebab bila kita, contohlah, dan yang bagi contoh, macam McD, KFC, dia orang ada billboard kan. Dia orang ada billboard yang iklan besar dekat luar tu kan. Kenapa dia orang keep konsisten buat iklan dekat TV pun ada, sebab apa? Sebab manusia ni dia tak terus membeli tau. Dia akan tengok dulu, bila dia konsisten tengok, baru dia rasa nak beli. Betul tak? So itulah dia, cara saya. Posting dekat Facebook, WhatsApp status dengan Instagram. Okay, lagi satu dekat WhatsApp. Ni lah macam kita orang panggil ketuk-ketuk pintu. PM kenalan. Kenalan dekat Facebook, Instagram dengan WhatsApp. So bila kita ketuk-ketuk pintu tu, orang ramai tahu, walaupun dia orang tak beli tapi dia orang tahu kita jual memasak, kita jual kek. Itulah cara saya. Okay. Baiklah. Soalan yang ke-8 kan? Sepanjang tempoh pandemik COVID-19, bagaimanakah Cik Dania menguruskan atau mentadbir jualan kek memasak untuk mencapai target jualan yang tertinggi kepada yang ditetapkan? Okay. So cara saya, macam mana soalan tadi? Boleh ulang tak? Cara Cik Dania menetapkan hasil jualan tertinggi
berdasarkan COVID-19 ni, pandemik ni? Macam mana target tu? Okay, macam tadi Dania ada cakap, naik turun perkara biasalah dalam bisnes kan. So apa yang penting kita kena belajar and kita kena improve apa yang kurang. Okay, kita kena improve apa yang kurang. Fix apa yang patut. Okay, kita as leader keep buat kerja kita. Tak kira lah leader ke, dropship ke, agent ke, siapa-siapa je lah yang duduk dalam dunia bisnes ni, kita kena cakap buat kerja kita. Kita kena anggap kita ni business owner. Okay, walaupun kita leader, kita kena fikir diri sendiri. Kita fikir aku buat bisnes ni sebab apa? Okay, aku buat bisnes sebab apa? So as a business owner, kita tak boleh give up. Kita keep belajar lah. Belajar dengan kita punya leader-leader kan, cari leader. Lepas tu bila kita jumpa anak-anak team, kita pun belajar daripada anak-anak team juga. Itulah cara saya. Cara nak improve and macam mana kita nak fixkan apa yang kita salah. Okay? Itu je. Okey, soalan saya yang terakhir. Pada pendapat Cik Dania, bagaimana Cik Dania memotivasikan diri untuk menjadi leader yang terbaik? Okay. Soalan ni memang orang cakap setiap hari lah kita orang cakap buat benda ni. Okay. Cara nak memotivasikan diri is, korang tahu tak pasal affirmation? Affirmation ni adalah satu doa. Okay. Affirmation dalam bahasa kita ni doa lah kan. Apa yang kita fikir, apa yang kita cakap, apa yang kita buat, fikir, cakap, ucap, semua tu adalah doa. So, setiap hari bangun pagi cakap, tengok cermin, cakap aku hebat, tim aku hebat. Keep cakap benda-benda positif. So benda tu akan menaikkan kita punya semangat lah. And setiap pagi kita orang punya founder dah biasakan ajar untuk kita orang tengok affirmation video dekat YouTube. Okay, contohnya semua tu dah English lah. Affirmation video macam mana nak naikkan semangat kan, naikkan energy, nak keep high energy. So kita kena tengok, start pagi dengan video-video macam tu. Okay, lepas tu kita tak boleh dengar lagu-lagu jiwang kan. Lagu tu boleh macam mana, boleh dropkan kita punya energy. Tu je. Okay, yang penting affirmation lah. Affirmation, keep cakap, keep positifkan diri, cakap aku hebat, team aku hebat. Aku akan attract more bulk orders. Contohnya, aku akan attract ramai customer membeli dengan aku, membeli dengan tim aku. Itulah kata-kata yang selalu Dania cakap dekat diri sendiri. Itu je. Dah? Okay. Sebelum tu, Dengarkan suara Mila kan? dengar. Soalan last. Soalan last. Bagaimana Cik Dania dapat mengelakkan kegagalan dalam bisnes? Macam mana boleh mengelakkan kegagalan? Okay. Seseorang leader, okay, macam Dania sendiri, boleh gagal bila kita rasa diri kita ni tak bagus. Okay, kita akan rasa diri kita, maksudnya seseorang leader bila dia akan gagal bila dia rasa diri dia tak bagus, dia tak layak berjaya. So, dia akan cepat down and give up and teruskan. Kadang ada yang sampai tinggalkan team dia. Faham tak? Mula dia dekat atas ni. Lepas tu bila dia rasa macam down, ada masalah family ke apa ke kan, dia terus tinggalkan team. Maksudnya dia abaikan team tu terus. Maksudnya dia kan dah dekat top kan. Kiranya anak-anak team dah ramai. Okay, yang dia dah bina empire tu, lepas tu dia tinggalkan. Habis, memang gagal terus lah. So kita tak nak lah ada leader yang macam tu kan. Bila dah dapat, orang cakap, dah dekat atas, okay, dah kaya, dah dapat duit, dah dapat untung banyak, dah dapat commission beribu-ribu kan. Lepas tu tinggalkan anak team.
Macam itulah kita tak nak perkara ni berlaku dalam mana-mana bisnes. Okay? Kita kena kesian lah dekat anak-anak team. Kita kena fikir, orang yang join bawah kita tu, dia orang kadang ada yang betul-betul nak perlukan duit. Betul tak? So kita kena fikir, bukan fikir diri sendiri je, kita kena fikir anak-anak team kita tu macam mana. Okay? Itu je. Terima kasih. Sama-sama. Okey, kita ada soalan cepu cemas kepada Cik Dania kita. Saya ingin Okey. bertanyakan tentang apakah maksud yang peluang jana income bersama tu tahun 2020 nak 2021 nak 80,000. Apakah itu yang dicapaikan oleh Cik Dania sepanjang tahun yang Cik Dania join dalam Mamasab? Okay, berdasarkan poster yang Dania share tu, okay, peluang jana income untuk siapa-siapa yang memang perlukan duit ataupun yang nak buat part time lah kan. Memang ramai. Kita sendiri tahu kan, ramai gila yang tak mampu, yang nak jana income, yang nak buat duit, nak buat part time kan. Walaupun dah bekerja, still nak buat part time. So Dania buka peluang ni untuk orang kat luar sana buat duit lah. Sebab bisnes Mamasab ni dia bukan sekadar bisnes nak bantu kita nak buat duit, kita sendiri buat duit, tapi kita nak bantu yang mana tak mampu, yang mana orang cakap tengah mencari kerja kan. Sebab bisnes Mamasab ni yang best dia tak perlu modal langsung, 1 sen pun tak perlu. Lepas tu tak perlu pegang stok. Then kita ada sistem, okay, free registration, memang semua free, zero commitment. So korang tak perlu pun nak fikir macam mana nak jual ni, macam mana. Kita just promote je, promosikan apa yang kita kena promote. Lepas tu apa yang bestnya lagi, kita akan dapat free coaching, free training daripada kita punya founder sendiri. Hari-hari non-stop founder buat training, buat coaching. Okay, founder buat coaching, lepas tu top leader, leader atas kita kan. Ramai yang buat coaching, free je, tak perlu pun nak bayar untuk ni lah, untuk ejen-ejen. So, okay, macam Rizan cakap tadi, sale 2020, berapa tadi? Lupa dah, 60,000 yang tu betul lah. Tapi 2020 tu kira bulan 5, hujung bulan 5 sampai bulan 12, and yang 2021 tu kira setahun dan dia punya sale. Alhamdulillah lah. Tahun 2021 memang ada naik turun. Ada naik turun 2021. Tapi kira tahun ni memang kita orang semua ni lah orang cakap apa? Nak get back balik. Faham tak? Nak get back balik, nak start dari bawah. Okay, tak kira semua daripada atas, top leader ke, daripada top leader, masa stokis, agent, dropship, semua start daripada bawah balik. Kita orang memang start di bawah balik untuk capai lah kita punya target bulan-bulan tu. Maksudnya untuk Februari, contohlah Februari 2022, kita kena capai lebih daripada Februari 2022, kita kena capai lebih daripada Januari 2022. Kita kena meningkat, ada peningkatan dekat situ. Okay, serius saya cakap memang best gila bisnes ni. Kalau korang nak try pun boleh, tak ada masalah. Okay, itu je. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan lagi, boleh juga. Okey, baiklah.
tanpa kita membuang masa lagi, kita akan mendengar. Sebelum kita tamat kita punya sesi, saya akan memanggil Encik Dania untuk beri sepatah ucapan kepada kami yang sedang menjalankan kajian interview ini. Okay, Dania nak ucapkan good luck. Okay, good luck. Semoga korang punya assignment ni lulus. Okay, assignment korang punya interview ni, insyaAllah. Okay, Dania doakan korang dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Okay, rajin-rajin belajar. Okay, itu je. Thank you sebab invite Dania buat interview ni. Thank you juga untuk korang. Okey, maaf atas teknikal line saya tiba-tiba tak ada. Okey. Saya dengan ini Muhammad Berek Izan pula. Muhammad Rezan Bezaini bersama kawan saya Atira binti Amir, Siti Nur Syamilah binti Alias ingin mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada Cik Dania kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk menjalankan interview bagi subjek MPU kami iaitu Leadership Entrepreneur Skills 2 by Sir Khairuddin. Kami juga ingin mengucapkan jutaan sekali lagi terima kasih kerana luangkan masa bersama kami. Walaupun 3 hari dah kita tunda dengan ada masalah yang tertentu tidak dapat dielakkan. Terima kasih Cik Dania kerana luangkan masa bersama kami sekali.